the Bald Oncologist podcast series, featuring Dr. Malwender. Hi everyone, welcome to the Bald Oncologist podcast series. We are in the month of March, which is a colorectal awareness month. So we have in our studio today Mr. Asri. He is a colorectal survivor and he is also a patient navigator in Quorum. So, sihat? Sihat. Okay, so Mr. Asri, I also dalam WhatsApp group Quorum juga. Okay. So I tengok it is a very lively punya WhatsApp group. Selalu ada orang tanya soalan semua. Banyak perbincangan berlaku di situ. So Encik Asri, from what I see, you had a very traumatic journey in yourself also as a cancer survivor. So can you share your story, apa yang berlaku mula-mula semua? Oh, boleh. Terima kasih invite saya hari ini. Welcome. First of all, Quorum, Colorectal Cancer Survivor Group dekat Malaysia ni. Saya join Quorum sebab saya pesakit kanser colorectal. Masa tu pada tahun 2021, masa COVID punya time, saya ada najis berdarah. Tetapi selama setahun, saya salah diagnose. Saya ingatkan benda tu buasir. Okay, very common. Jadi lepas tahun baru, selepas vaksin yang pertama, saya demam selama 3 minggu. Saya pergi ke klinik kesihatan sebab masa tu masa COVID, semua sakit yang tak normal semua kena pergi ke sana, takutkan benda tu COVID. Jadi masa itulah baru start to detect. Okay. Saya ada kanser kolon. So masa tu ada macam hilang berat badan banyak. Hilang berat badan ada dekat 10 kilo. Saya sebelum tu saya seorang suka berjoget, berlari. Biasa kalau tiap-tiap hari tu dalam 8 kilo, 10 kilo biasa. Tapi masa tu saya lari 5 kilo, 4 kilo dalam masa 1 jam, 1 jam setengah. Okay. Yang mana benda tu teruk sangat, saya bernafas pun susah. Dan pernah 2 kali saya pingsan. Saya tak tahu kenapa. Tapi selepas vaksin baru saya kena detect lah. Dapat tahu. Okay. Tapi masa tu memang keadaan agak fizikal saya pun agak teruk. Boleh nampak beza. Selepas tu bila dah tahu saya ada colorectal cancer, ada kanser usus, tiba-tiba dia mendadak pula naik. Saya tak boleh buang air. Okay. Problem besar. Problem tersumbat. Okay. Kan kanser tu dah agak besar sehingga dia dah sumbat, saya tak boleh buang air. Jadi daripada situlah start dia segala macam rawatan yang saya lalui. Benda-benda yang saya tengok perbezaan pada tubuh badan saya, segala macam benda dimodify, diubah suai atas badan saya sebab nak menyelamatkan, sebab nak membuangkan kanser tersebut. Itulah apa yang jadi kat saya. Okay. Saya kena dibuatkan stoma supaya najis saya boleh keluar dekat badan, dekat depan belah kanan. Okay. Dekat sebab belakang dah tak boleh keluar, saya dah kena keluarkan. Tersumbat lah, keluar dari depan. Ya, kena keluar ke depan, kena pakai bag. Jadi najis tu secara automatiknya masuk sendiri ke dalam bag. Okay. So tak rasa apa-apa dari bawah lagi lah? Tak ada rasa apa-apa. Okay. Tak keluar. Memang masa tu rindu lah sangat kan nak buang air. Sangat rindu. Ada kadang-kadang ada terasa tu tapi tak boleh keluar. Ada terasa tak boleh keluar. Dah tekan macam mana pun memang dah tak ada benda kat situ. Dah kena bypass. Divert lah. Pipe dia dah kena potong kat situ. Dia dah kena divert lah. Okay. Then selepas buat stoma, selepas beberapa bulan, saya start rawatan, nama dia radioterapi. Radioterapi dia nak pecahkan ketumbuhan kanser. Ya, nak mengecilkan tumbuhan kanser tu. Masa tu juga ada beberapa complication. Saya penat dan juga saya ada demam lah. Saya punya stoma prolapse, dia terkeluar lah segala macam. Tapi saya berjaya juga habiskan. Dia kecil sedikit sahaja. Okay. Dia punya saiz ada dekat besar mikrofon saya punya kanser. Dia dapat kecilkan sedikit je, dalam 10% dia dapat kecil. Selepas tu dah habis rawatan radioterapi, saya buat surgery. Surgery maksudnya pembedahan untuk mengeluarkan kanser.
Lepas keluarkan kanser, selepas dekat 6 bulan selepas tu rawatan lain pula saya kena untuk kemoterapi. Okay. Rawatan kemoterapi yang dekat situlah saya ada banyak sikit simptom yang efek dia. Saya lemah badan, saya kebas, saya macam-macam lagi lah, muntah, ya. Side effect dia banyak lah. Side effect dia banyak daripada rawatan tersebut. So sekarang kalau saya tengok Encik Azri ni, saya tengok tadi Encik jalan, hari tu masa Cancer Survivorship Forum, Encik Azri banyak bekerja semua. Tetapi pagi ni saya hairan bila Encik Azri bagi tahu saya ada 2 beg pada badan Encik. Saya pun terkejut bila tengok macam tu. Alhamdulillah. 2 sahaja. 2 saja. 2 sahaja. So you have really lived the life like that. Ya. Tak ada masalah. Mula-mula dulu saya bila ada stoma, saya ada 1 beg. Okey. Beg najis di badan. Okey. Selepas surgery, pembedahan, bertambah lagi 1 beg. Sebab pundi kencing atau bladder saya pun dibuang sekali. Okey. Jadi saya tak ada pundi kencing, ditambah lagi 1 beg untuk pundi kencing, nama dia urostomy. Okey. Kalau beg najis ni nama dia colostomy ataupun ileostomy. Ya. So how was the quality of life masa ada 2 beg? Masih boleh kerja ke atau tidur flat kat rumah, malu nak keluar ke? Benda tu mengambil masa sedikit untuk adjust. Tetapi masa itulah juga saya belajar dengan Quorum. Saya dapat tahu ada grup Quorum. Okey. Saya join. Rupanya bukan saya seorang yang ada. Ada beberapa orang dalam grup Quorum tu bila kita buat, masa tu tak masa COVID. Bila dia buat ada sesi support session, buat sesi online, saya dapat tengok orang-orang tu secara live. Ini orang, ini betul. Ya. Jadi mereka pula berkongsi pengalaman. Saya tengok kehidupan biasa je. Ya, orang lain pun boleh hidup biasa. Ya. Ada sebahagian dia dah 30 tahun pakai beg. Dia boleh je. Ya. Dan juga daripada situ saya pun buat tergerak untuk saya cek juga dengan keadaan di tempat-tempat lain. Macam mana, especially di negara barat. Rupanya negara barat pun ramai dan lebih maju daripada kita. Ada banyak kemudahan, ada banyak juga so-called benda-benda gadget-gadget yang boleh digunakan. Dia punya tali pinggang lah, dia punya apa. Jadi sehingga orang yang ada stoma ni boleh bekerja seperti biasa dan juga boleh bersukan. Itulah boleh main jet ski. Encik jalan-jalan kat barang semua macam orang biasa je. Habis takkan kalau tak jadi luar biasa dia jadi trend. Saya tengok sebab daripada situ saya tergerak. Boleh. Ya, boleh dengan kehidupan biasa. Jadi dengan pelan-pelan saya pun cuba aktiviti apa yang saya buat sebelum ni. Sebelum saya sakit maksud saya. Sebelum tu saya berlari. Selepas tu pun saya start berlari. Boleh. Tapi agak tak balance. Sebab saya ada 2 beg, dua-dua tu sebelah kanan. Benda tak berapa balance. Jadi saya aktiviti yang slow sikit. Saya buat hiking. Saya masih lagi hiking. Sampai sekarang pun saya masih lagi hiking. Dengan 2 beg kena pergi hiking? Dengan 2 beg. Dah start hari? Ya. Tapi setiap kali lari saya akan sakit kaki. Sebab kaki saya dah tak balance. Ya. Okey. Bila dah tak balance sebab saya kena mengiring sikit and so on. Jadi lutut dah macam tak. Dia kena buat alignment. Dia kena buat alignment macam tayar kan. Betul. Bila dia dah tak berapa betul. Sebelah botak, sebelah tak botak. Sorry bukan doktor kan. Tapi bila dia dah lari sikit. Dia kena buat alignment. Kalau tak dia bergoyang-goyang. Dia kena macam tu. Jadi lama-lama nanti suspension rosak. Serupa dengan saya. Lutut saya pun dah agak sakit sikit. Jadi saya kena buat pula fisiologi. Okey. Kena buat fisiologi untuk exercise. Sebab kalau tak nanti otot saya besar sebelah. Ya. Jadi boleh je. Ya, biarpun ada beg. Sekarang saya ada 2 beg. Sebelum ni saya ada 3 beg. Ya, saya ada 2 beg najis di depan. Ada tambahan 1 untuk beg najis saya di belakang pula. Yang dia tap ada saluran daripada buah pinggang untuk urin keluar langsung. Ya, jadi benda tu saya sorokkan, saya modify buat sendiri. Saya piping dia buat sana sini sikit.
adalah cara-cara dia. Arkitek sendiri lah. Sebab biasa buat piping kat rumah, dekat projek kan, ada buat piping, projek besar kita boleh buat, ini kan projek kecil-kecil kita tak boleh buat kan. Jadi maksud saya masih lagi boleh kan, masih lagi boleh. Dan juga pada sekarang pula saya rasa nak ada inisiatif untuk buat benda ni satu awareness, buat satu pengetahuan umum supaya orang lain pun tahu. Jadi saya tak kisah, sebelum ni saya masuk dalam seluar, saya sorok, tapi sekarang saya buat luar seluar. Jadi beg tu boleh nampak di luar seluar. Biarkan ada, kalau ada yang terdetik nak bertanya, saya akan jawab dan saya akan tunjuk. Jadi sekurang-kurangnya orang lain pun tahu. Okay lah, as you create awareness kan. So create awareness untuk. Okay, that's actually cool. So patient support tu ni penting lah, sebab dari situ yang Encik Asri dapat motivation kan, teruskan hidup semua. And then Encik Asri sebab your background, you dah belajar macam mana nak modify semua, so you cater to yourself. Betul. So apa masalah, maybe saya tanya, ada apa dua masalah yang ada dengan stoma bila Encik Asri pakai masa kata ada 3 beg hari tu? Nombor satu masalah dia PD. Apa tu PD? Berjaya diri. Self confidence ya. Kalau bahasa Melayu dia PD berpanggil sekarang, bukan body cert, percaya diri. So self esteem tu, self confidence tu akan lemah ya. Sebab kadang-kadang dia, sebab benda tu ternampak terkeluar. Ada pula sebahagian patient dia tak tahu ada beg tu ada baju yang boleh dipakaikan, ataupun beg tu dia bukan transparent, dia boleh pakai jenis yang boleh disorokkan ya. Tapi benda tu mengambil masa untuk tahu. Jadi sebelum tu, sebelum belajar, sebelum adapt pada situasi tersebut, pesakit akan rasa down. Betul. Ya? Dia akan rasa down. Itu pertama yang penting. Tapi kalau itu dapat di-trigger, kalau itu dapat dipositifkan, yang lain-lain punya masalah tu, masalah teknikal tu, masalah mechanical, physical tu, itu boleh diatasi insyaAllah. Betul ya? Cuma mungkin macam balance ke, nak pakai seluar ke, itu tak ada masalah sangat lah. Kalau dah positif, dah ada okey, yang lain-lain tu pada saya tak dia jadi masalah. So berapa lama agak-agak atau Encik Asri adjust to your normal size? 1 bulan ke 2 bulan ke? Yup, saya rasa ada kot dalam, tak lama lah sangat, dalam 1-2 bulan saja. Okay, that's good. 1-2 bulan saja. Sebab masa tu, sebab sekarang kita dengan dunia sekarang dengan maklumat semua di tangan, kat handphone, internet. Semua kat internet, semua ada kat YouTube, semua ada. Benda tu cepat masuk. Tak je. Bila kalau kita dah ada kita dah ada positif, kita kita cari, confirm kita boleh dapat. Okay, that's very good. Thank you so much for sharing your story, Mr. Asri. Sama. So ada apa-apa Encik Asri yang nak bagi tahu kepada audiens kita hari ni? Apa kata nasihat ke? Kalau begitu, untuk pendengar-pendengar, untuk audiens, untuk orang awam, kanser merupakan satu penyakit yang orang tengok macam death warrant, atau macam surat, kau dapat message tiba-tiba awak ada kanser. Mengerikan. Jadi perjalanan untuk rawatan pun agak panjang, bukan macam sakit-sakit biasa. Makan ubat sikit boleh baik, atau buat pembedahan boleh baik. Tapi kanser dia, rawatan dia panjang. Jadi sangat perlu kalau boleh kita elakkan, dan ianya boleh dielakkan dengan melakukan screening lebih awal. Screening ni tak susah. Screening ni bukannya nak pergi cek betul-betul sampai ke dalam sangat. Tak, screening ini sama ada bagi darah ke, ataupun bagi najis. Kalau untuk colorectal cancer, kanser usus, bagi najis. Dia nak cek ada darah ke tidak. Itu saja, buat screening awal. Kalau kita boleh buat screening awal, insyaAllah kita boleh settle lah masalah tu. Betul. Early screening. Jadi, message yang saya nak sampaikan, buatlah screening awal. Betul. Ada banyak guideline. Contoh kalau perempuan untuk kanser buah dada, dia kena buat screening ultrasound apa semua tu umur 30 kan, 40.
buatlah. Tetapi kalau ada history family, tolaklah 5 tahun atau 10 tahun. Kena buat awal sikit. Kena buat awal sedikit. Serupa juga dengan kanser usus. Dengan usus untuk lelaki, ada 2-3 benda yang boleh buat screening. Boleh buat untuk usus, boleh buat untuk prostat. Ya. Cuba awalkan. Contoh 50 tahun untuk buat screening untuk usus dan prostat. Awalkan je 40. Alah screening. Bukan masalah sangat pun. Kan? Daripada sekarang ni masalahnya kalau kanser ni bila dah tahu dah terlambat. Kalau dah stage yang lambat, maksudnya stage dia dah merebak ke tempat lain, ianya susah lah rawatan dia. Boleh tu boleh tapi susah, ya, dan suffering sikit nanti, ya. Jadi untuk mengelakkan tu, buat screening lebih awal. Okay. Thank you so much. Terima kasih doktor. Thank you for coming to the show. It's my pleasure. Thank you. Alright. The Bald Oncologist podcast series